Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 9 Februari 2021. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Paparan utama malam ini. Baki keseluruhan sektor perniagaan peruncitan yang ditutup dibenar buka semula. Sembilan belas individu dilantik ahli jawatan kuasa khas bebas darurat. Baik, bermula esok juga kerajaan memberi kebenaran pelanggan makan di kedai makan. Namun, ia terhad kepada 2 pelanggan untuk 1 meja dengan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pemilik restoran juga perlu memberi tugasan kepada sekurang-kurangnya seorang pekerja bagi premis yang membenarkan makan di dalam kedai ini, di dalam restoran ini, untuk memastikan kawasan keluar masuk pelanggan ke premis. Memastikan kehadiran pekerja dan pelanggan direkodkan. Penjarakan 1 meter semasa di dalam premis dan menghadkan bilangan pelanggan yang berada di premis pada satu-satu masa. Sektor industri kreatif juga dibenar kembali beroperasi dengan pematuhan SOP ketat. Kebenaran diberikan setelah penilaian risiko dibuat bersama pelbagai agensi dalam jawatan kuasa teknikal PKP. Syarikat produksi perlu memohon kelulusan sijil perakuan penggambaran khas FINAS yang mengandungi senarai nama tenaga produksi bagi kebenaran penggambaran dalam studio. Saringan ujian COVID-19 perlu dilakukan bagi semua tenaga produksi yang akan terlibat dalam penggambaran. Keputusan saringan ujian COVID-19 perlu dikemukakan kepada FINAS 3 hari sebelum tarikh penggambaran. Pengeluaran SPP khas ataupun sijil perakuan penggambaran khas FINAS adalah tertakluk kepada keputusan ujian saringan COVID-19 bagi semua tenaga produksi yang terlibat. Tambahnya, tenaga kerja pengurusan yang dibenarkan adalah sebanyak 30% dan tidak melebihi 20 orang bagi sesebuah produksi. Waktu operasi pula bermula 8 pagi sehingga 10 malam sahaja. Baik, program latihan berpusat bagi pasukan-pasukan dalam Liga Bola Sepak, Hoki dan Sepak Takraw dibenar mulai Isnin 15 Februari. Tempat latihan dan pergerakan atlet atau pemain perlu mengikut model gelembung sukan. Penginapan atlet pemain juga perlu mengikut SOP, camp kuarantin dan home kuarantin yang telah ditetapkan. KBS juga membentang cadangan pembukaan beberapa aktiviti sukan lain, khususnya yang bersifat individu serta tanpa sentuhan dan bagi tujuan kecergasan fizikal dan meningkatkan taraf kesihatan diri. Penelitian akhir sedang dibuat dan kita akan umumkan dalam waktu yang terdekat ini. Baik, kerajaan juga bersetuju untuk membuka semula baki keseluruhan sektor perniagaan peruncitan. Dalam sidang medianya, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan perkara ini diputuskan berpandukan data daripada KKM dan MKN yang mendapati sektor peruncitan bukan penyumbang kepada kluster COVID-19. Justru pengoperasian semula sektor terlibat dengan pematuhan SOP yang ketat dilihat wajar dalam mengimbangi kesan ekonomi, seterusnya mengelak lebih ramai lagi hilang pekerjaan.
Tetapi kebenaran yang diberikan bukannya dibuat sewenang-wenangnya, kerana kita berpandukan kepada data-data yang diperolehi daripada agensi yang terlibat seperti KKM dan juga MKN. Daripada data-data yang diperolehi, kerajaan juga berpendapat sektor ini bukan penyumbang kepada kluster COVID-19. Selain itu, kerajaan juga mengambil kira ramai yang bekerja di sektor ini hilang punca pencarian kerana perniagaan tidak beroperasi. Dan berikut senarai sektor-sektor perniagaan yang sudah dibenar dibuka. Penggunaan aplikasi MySejahtera di kawasan capaian internet yang luas diwajibkan dan berkuat kuasa serta-merta. Tindakan itu susulan ada pelanggan yang tidak mengimbas kod MySejahtera mencatat nama serta nombor telefon yang betul. Keadaan itu menyukarkan pengesanan kontak sekiranya berlaku kes positif COVID-19 di premis-premis terlibat. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, walau bagaimanapun pengecualian diberikan bagi kawasan-kawasan yang tidak mempunyai capaian internet, khususnya di kawasan pedalaman. Ramai yang tidak mahu mengisi capaian informasi butiran diri secara betul apabila memasukkan secara manual. Saya ingin tegaskan di sini bahawa tujuan mendapatkan detail mengenai butiran tersebut, bukan detail pun, hanya nombor telefon dan nama, kerana jika ada kes yang berkaitan dengan COVID positif di tempat premis yang mereka masuki, lebih mudah untuk pihak Kementerian Kesihatan mengesan mereka. Jadi untuk kontak rapat dan sebagainya. Situasi semasa COVID-19, kes sembuh hari ini 3,887 mengatasi kes baru 2,764 dan jumlah kumulatif kes sembuh kini 196,566 bersamaan 79.2% berbanding keseluruhan kes positif 248,316. 13 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 909 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Sementara itu, 12 kluster baharu dikenal pasti hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata 11 kluster melibatkan tempat kerja dan satu lagi melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Johor mencatat pertambahan 4 kluster tempat kerja, diikuti 3 kluster di Selangor. Kuala Lumpur turut merekodkan pertambahan 2 kluster tempat kerja. 2 lagi kluster tempat kerja dikenal pasti masing-masing di Sabah dan Negeri Sembilan. Satu kluster melibatkan kumpulan berisiko tinggi pula dikenal pasti di Melaka. Jumlah keseluruhan kluster aktif kini sebanyak 459, manakala 4 kluster lagi diisytihar tamat, iaitu kluster Diwani, kluster Iris, kluster Tapak Bina Jalan Stesen dan kluster Kampung Baharu. Berdasarkan pemerhatian pergerakan 7 hari kes harian COVID-19, Malaysia menunjukkan penurunan kadar kebolehjangkitan atau R0 dari 1.16 kepada sekitar 0.91 semalam. Jelas Tan Sri Dr. Noor Hisham, puncak gelombang jangkitan mungkin sudah berlaku pada 31 Januari dengan 5,298 kes harian direkodkan. Justru beliau menjangkakan kes harian mungkin kekal mendatar untuk tempoh pemerhatian seterusnya sebelum menurun hasil pelaksanaan PKP selepas 4 minggu. Dan kita lihat pada purata pergerakan 7 hari kes harian COVID-19 iaitu adalah tertinggi pada 31 Januari 2021 iaitu kes harian sebanyak 5,298 kes. Jadi mungkin kita telah melepasi puncak kes tertinggi pada 31 Januari. Dan kita jangkakan kes akan mendata ataupun plateau sebelum kita melihat kes menurun. Pada jangkaan kita pelaksanaan PKP untuk tempoh 4 minggu baru kita nampak kesan PKP tersebut. Malaysia kini berada dalam minggu ketiga PKP 2.0 dan Kementerian Kesihatan mengunjurkan kadar R0 mampu turun kepada 0.6. Baik, jika anda perhatikan, anda akan dapat kenal pasti bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit yang mana ia disebabkan oleh virus yang boleh menyebabkan komplikasi penyakit yang berat seperti lumpuh, kanser, malah kematian. Saya ada soalan. Kenapa semua orang perlu divaksinkan? Mengapa tidak orang berisiko saja? Okey, baik. Ia sebenarnya untuk melindungi golongan yang rentan, iaitu golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem dan juga fungsi tubuh yang tidak kuat seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau saya sudah divaksinasi, apakah masih akan terkena penyakit ini? Okey, dia macam ni. Vaksin ni sebenarnya ia tidak menghentikan anda daripada dijangkiti sebarang virus atau kuman. Tetapi ia boleh mengurangkan kesan buruk daripada terjadi. Jadi, marilah sama-sama kita jauhi kontroversi dan kurangkan andaian teori. Rujuklah kepada pakar perubatan anda untuk maklumat vaksinasi dengan lebih lanjut. Seramai 19 individu dilantik sebagai ahli jawatankuasa khas bebas darurat 2021. Pejabat Perdana Menteri menerusi satu kenyataan memaklumkan pelantikan itu dibuat selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jawatankuasa khas bebas darurat 2021 yang ditubuhkan mengikut Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 itu dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Mereka terdiri daripada pakar kesihatan awam, wakil parti politik, pembangkang dan kerajaan, tokoh bidang pendidikan, kesihatan, keselamatan, ketenteraman awam, pentadbiran awam dan undang-undang, mufti serta wakil Dewan Perniagaan. Jawatankuasa itu akan berperanan menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar di Malaysia dan penamatannya. Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Perdana Menteri akan berperanan sebagai urus setia jawatankuasa tersebut.
Pejabat Perdana Menteri menafikan sekeras-kerasnya fitnah yang dibuat oleh Datuk Muhammad Puad Zakarsy. Beliau mendakwa kononnya perintah kuarantin 3 hari untuk menteri yang melakukan lawatan ke luar negara diwartakan oleh kerajaan. Ini kerana Perdana Menteri enggan dikuarantin sekembalinya dari lawatan rasmi ke Indonesia. Menurut kenyataan media Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin telah diserahkan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah dan dipakaikan gelang pengawasan setibanya dari Jakarta pada Jumaat 5 Februari lepas. Beliau ketika ini sedang menjalani kuarantin di rumah. Fitnah yang dilemparkan oleh Datuk Muhammad Puad Zakarsy adalah berniat jahat untuk mencemar nama baik Perdana Menteri. Tindakan undang-undang akan diambil ke atas beliau sekiranya gagal memohon maaf secara terbuka. Baik, sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka memasuki hari terakhir bagi calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Walaupun baru dilaksana pada 20 Januari lepas, ia memberi impak maksimum kepada calon yang memerlukan kaedah bantuan itu bagi menguasai pembelajaran sebelum peperiksaan. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sri Sendayan Negeri Sembilan mendapati pengurusan sekolah turut mengambil inisiatif dengan mengadakan kelas tambahan serta meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dalam usaha memastikan calon benar-benar bersedia. Pengetuanya Syafi'i Muhammad Nur mengakui guru-guru berusaha menyediakan pelajar menghadapi peperiksaan berikutan cabaran calon akibat pandemik COVID-19. Walaupun kita panjangkan waktu pembelajaran daripada waktu normal habis pukul 1.30 ke pukul 3 petang, ibu bapa masih lagi bersama-sama kami. Dan kami juga telah mewujudkan talian-talian terbuka untuk berkomunikasi dengan ibu bapa di rumah. Dan segala pandangan dan kemusykilan guru-guru ataupun ibu bapa boleh berkongsi maklumat dalam talian tersebut secara langsung. Dan berikut reaksi calon SPM. Hari ini adalah hari terakhir buat kami, tapi sekolah telah menyediakan kelas tambahan dari segi dari sudut maya ataupun dari segi PDP secara bersemuka di sekolah lah. Dan sekolah juga telah menyediakan pelbagai modul untuk kami menyiapkan di rumah. Pelajar dapat peluang untuk bertanya kepada guru secara face to face dan guru-guru juga dapat mengenal pasti apa sebenarnya topik yang pelajar tak faham, apa kelemahan pelajar sebenarnya. Ia sedikit sebanyak menjejaskan kerana kami tidak boleh lagi belajar secara bersemuka. Kekurangan kalau kita belajar PDP secara online, kita tidak dapat bertanya dengan cikgu dengan secepat yang mungkin. Kita sukar untuk berkongsi maklumat dengan rakan-rakan kerana ada setengah orang, ada setengah pelajar, mereka tak ada kemudahan internet yang cukup lancar lah. Dalam pada itu, masih ramai anggota keluarga yang merungut mengenai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Benarkah masih banyak lompong atau kekurangan yang perlu diperbaiki bagi menyempurnakan sistem ini? Wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi mengupas persoalan siapa sebenarnya berperanan dalam memastikan PDPR berjalan lancar. Walaupun telah hampir 4 minggu pelaksanaan PDPR tahun ini, namun masih lagi kedengaran suara-suara rungutan seolah tiada jalan penyelesaian. Adakah ia hanya sekadar rungutan tanpa usaha atau sengaja melahirkan kontroversi yang hanya bertujuan menyalahkan sebelah pihak atau mungkin sekadar keluhan setelah apa yang dilakukan tidak berhasil? Saya mendapatkan pandangan semua pihak, ibu bapa, pelajar dan pendidik bangsa terhadap perkara ini. Lebih suka kepada bersemuka lah kerana kita dapat jumpa pelajar dari hati ke hati dan dapat bertetap mata dengan mereka. Tapi disebabkan dengan COVID-19 ini yang telah melanda seluruh dunia, jadi mahu tak mahu kita perlu hadapi ini juga dan kita perlu menjadikan ini sebagai salah satu cabaran untuk kita tempuh untuk demi kebaikan anak-anak kita. Komunikasi itu penting
kerana ia adalah salah satu daripada cara untuk melancarkan lagi proses PDPR. Sekiranya terdapat pelajar-pelajar yang bermasalah, guru boleh berhubung dengan ibu bapa untuk mencari jalan penyelesaian. Kita nak mengharapkan cikgu pun saja pun tak boleh. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang agak penting juga dalam hal ni. Bila situasi COVID ni norma baru, so ibu bapa kena ambil pendekatan macam mana nak attack untuk anak-anak belajar dengan lebih baik lah. Kita kena melatih anak-anak untuk berdisiplin, menepati masa. Itu adalah punca utama dalam menjayakan PDPR ni. Sekiranya saya tidak memahami apa yang dipelajari, saya dan rakan saya akan membuat perjumpaan pada setiap malam dengan menggunakan aplikasi WhatsApp seperti video call dan voice note. Sekiranya ada soalan yang kami tidak dapat selesaikan, kami akan mencari maklumat tambahan di Google. Jika saya masih tidak faham, saya akan meminta ibu saya bertanyakan soalan kepada guru dan guru akan menjawabnya dengan segera. Kawan-kawan jangan lupa belajar kat rumah. Nanti kawan-kawan akan pandai, okey? Jika alasannya tiada peranti atau capaian akses internet, ada ibu bapa prihatin membawa anak-anak ke pusat internet komuniti PIK yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan jalur lebar. Malah, ada juga dalam kalangan guru yang menghantar tugasan ke rumah dan menyediakan ruangan khas untuk ibu bapa mengambil dan memulangkan kembali tugas yang siap ke sekolah. Di pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pendidikan, inisiatif turut diambil dengan menambah slot program TV pendidikan. Ia nyata bertujuan membantu pelajar menghadapi PDPR dengan lebih berkesan melalui pelbagai medium. Justru setiap pihak harus memainkan peranan kerana norma baharu pendidikan ini bukan lagi satu fantasi tetapi realiti yang perlu untuk kita hadapi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama-sama kita pikul beratnya cabaran menghadapi PDPR ini dan mencari solusi agar di akhirnya nanti dapat kita juga sama-sama merasai keberhasilan, kejayaan daripada anak-anak pelajar ini sendiri. Baiklah pelajar, jom kita mulakan kelas sekarang. Muhammad Amir Muhammad Ruzi, Berita RTM. Kejayaan Op Benteng rampas 402 kilogram syabu bernilai 16 juta ringgit. Perinciannya seketika nanti.
membahagiakan mereka. Hargai mereka, nikmati bahagia. Hasil kejayaan Op Benteng, sejumlah 402 kilogram syabu bernilai 16.08 juta ringgit dirampas di tebing Sungai Golok di Kampung Lubuk Stol, Rantau Panjang pagi semalam. Syabu yang dimuat dalam 10 guni itu ditinggalkan di tebing sungai oleh 2 individu. Menurut Panglima 8 Brigadier General Zamsari Abu Hassan, hasil pemerhatian mendapati 2 lelaki dari Thailand dilihat menyeberangi sungai menggunakan bot galah bagi mendapatkan guni tersebut. Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, mereka cuba melarikan diri. Hasil pemeriksaan menemukan 10 guni yang berlabel teh jenama Guan Wang yang mengandungi syabu dipercayai diseludup dari Thailand. Mereka akan meninggalkan di seberang sungai di tempat kita dan ada pihak yang lain akan mengambilnya, ya. Dan pada ketika rondaan itu kita tidak dapat sahkan betul sama ada pihak lain, pihak kedua yang menunggu barang ini. Mungkin dia dah melarikan diri apabila kita nampak kita melaksanakan rondaan. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas. Berdasarkan maklumat awal, kesemua syabu itu untuk pasaran tempatan. Kesemua barang rampasan diserahkan kepada IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Di Pahang, seorang penganggur ditahan pada sekatan jalan raya di kilometer 7 Kuala Lipis selepas cuba menyeludup dadah jenis syabu seberat 32.69 kilogram. Dadah dianggarkan bernilai 1.47 juta ringgit itu dijumpai di dalam keretanya. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, dadah yang dibawa dari negeri Pantai Timur itu dipercayai untuk edaran sekitar Lembah Kelang. Hasil siasatan mendapati suspek sudah bergiat aktif dalam kegiatan pengedaran dadah sejak 3 bulan lalu. Hasil ujian kepada suspek ini yang rata-rata latar belakangnya di kes dadah, berkaitan dadah. Ujian air kencingnya adalah positif match dan mempunyai 4 rekod lampau kaitan dengan dadah. Tambahnya, suspek yang mempunyai 5 rekod lampau pelbagai kesalahan jenayah direman seminggu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Kebimbangan perbuatan salah laku cyber berisiko menggalakkan jenayah kola putih dan manipulasi yang lebih serius. Justru tema etika cyber sempena Hari Keselamatan Internet yang diangkat tahun ini selari misi meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap etika dalam penggunaan internet di negara ini. Ikuti laporan khas wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Trend kes pencerobohan data atau jenayah di godam cyber mutakhir ini semakin membimbangkan sehingga ada stigma mengatakan soal keselamatan cyber adalah topik sukar untuk ditangani. Persoalannya, mengapa masyarakat cenderung untuk jadi sangat tidak bermoral jika melibatkan internet? Kita dapati bahawa insiden yang berkaitan dengan penipuan sebenarnya antara yang tertinggi lah, di mana terdapat 7,593 insiden ataupun 70% daripada keseluruhan insiden berlaku yang dilaporkan kepada kami. Kemudian yang ancaman yang kedua tertinggi adalah berkaitan tentang pencerobohan. Penggodaman itu masuk dalam itulah subkomponen dalam itu, di mana kita menerima dalam 1,444 insiden. Jumlah kes salah laku cyber sepanjang tahun lepas menghampiri 11,000 kes termasuk gangguan cyber dan virus. Tidak dinafikan, jenayah cyber akan sentiasa wujud selagi urusan dalam talian berlangsung.
jenayah menceroboh data kerajaan, korporat dan individu lain atas kepentingan pihak tertentu turut berleluasa. Apakah langkah proaktif yang diambil dalam menyelesaikan isu ini? Kita juga mempunyai hubungan dan memberi bantuan teknikal keselamatan cyber kepada hampir ke semua pihak penguatkuasa, law enforcement agencies, tak kira PDRM, Bank Negara, SPRM dan pelbagai lagi agensi-agensi penguatkuasa. Kita memberikan bantuan teknikal dalam aspek penyiasatan. Dan kita juga ada memberikan latihan dan pembangunan kapasiti untuk membangunkan profesional IT yang kompeten. Selain itu, pengubalan undang-undang cyber dilihat suatu keperluan yang mendesak. Kita juga melihat keperluan tentang undang-undang baru. Sebab itu kita merancang untuk menggubal undang-undang buli siber. Ada yang melihat kepentingan memasukkan literasi media dalam kurikulum sekolah menjadi keperluan semasa. Di era kita menghadapi ancaman COVID-19 ini di mana semua kelas-kelas sekolah dilakukan secara online, bermakna ramai kanak-kanak di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya terdedah dengan risiko jenayah kuala putih yang lebih serius. Jadi pendidikan awal di peringkat sekolah penting. Meskipun literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang baik, namun kesedaran berkenaan jenayah cyber perlu dipertingkatkan lagi. Pelbagai langkah pengawalan kendiri boleh dilakukan bagi mengelak daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Pastikan anda sentiasa berwaspada dan fikir sebelum klik. Sekiranya menyedari tertipu dan menjadi mangsa, cepat laporkan kepada pihak berwajib. Amirul Aizat Muhammad Syafiq, Berita RTM. Perbicaraan kes leweng dana 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa 1MDB merupakan perangkap terbesar dalam sejarah korporat negara. Demikian dakwaan bekas CEO syarikat berkenaan, Muhammad Hazim Abdul Rahman, yang juga merupakan saksi utama ketika pemeriksaan balas pihak pembelaan. Hazim mendakwa 1MDB juga menanggung bebanan hutang yang besar serta tidak mempunyai perancangan sebenar, dan beliau tahu 1MDB harus melunaskan hutang dan bukannya melabur lebih banyak projek. Hazim turut memberitahu tidak ada kajian dan analisis sebenar dilakukan terhadap perkara-perkara yang diminta Jolo. Malah Jolo mempunyai kuasa untuk melantik CEO bagi syarikat berkenaan. Namun, tambah Hazim, tidak semua arahan datang daripada Jolo. Saksi berkata, dia tidak dapat mengingati semua arahan serta tidak pernah membalas email arahan Jolo kerana terlalu banyak. Hazim juga pernah menghantar email kepada Ketua Pegawai Operasi 1MDB, Azmi Tahir, menyatakan hasrat mengundur diri. Namun dia ditenangkan setiausaha sulit Datuk Seri Najib, Datuk Azlin Alias. Prosiding bersambung esok. Kerajaan menganggarkan lebih 160,000 peluang pekerjaan baharu bakal diwujudkan tahun ini melalui komitmen pelaburan hasil koordinasi rapat antara kerajaan dan industri. Kenyataan pejabat Perdana Menteri menjelaskan kerajaan sentiasa mengalu-alukan tawaran Persekutuan Pengilang Malaysia FMM dan SME Association of Malaysia untuk bekerjasama. Ia bagi mengatasi kadar pengangguran melalui inisiatif bawah belanjawan 2021, terutamanya peningkatan kemahiran dan pendigitalan. Perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat kedua Majlis Pekerjaan Negara NEC dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Mesyuarat secara maya itu turut dihadiri pengerusi Petronas merangkap Pro-Chancellor Universiti Teknologi Petronas Tan Sri Ahmad Nizam Saleh.
Pengarah Urusan Khazanah Nasional Datuk Syahril Rizza Rizwan, Ketua Pegawai Eksekutif Sime Darby Datuk Jeffrey Salim Davidson dan Presiden FMM Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman. Menerusi mesyuarat itu, pasukan petugas khas STF juga mengemukakan strategi bagi menangani isu pengangguran dan ketidaksepadanan pekerjaan. Ia selaras objektif STF iaitu pemadanan modal insan berdasarkan permintaan industri dan meningkatkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Penubuhan Majlis Pembangunan Keusahawan Nasional MPKN mampu merealisasikan aspirasi Malaysia menjadi negara keusahawanan unggul menjelang tahun 2030. Justru MPKN menetapkan sasaran untuk membantu PKS menyumbang 50% kepada keluaran dalam negara kasa negara berbanding 38.9% pada 2019. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerusi kenyataan media menjelaskan majlis berkenaan akan bertindak sebagai platform perhubungan di antara kerajaan persekutuan dan negeri. Kerjasama itu akan mempergiat usaha memperkasa ekosistem keusahawanan di pelbagai peringkat. Ke arah itu, MPKN berperanan menentukan dasar dan hala tuju pembangunan keusahawanan serta menetapkan skop kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri. Selain memperakukan langkah dan inisiatif strategik bagi menangani isu, cabaran dan halangan dihadapi usahawan di pelbagai peringkat secara holistik dan bersepadu. Sektor perkhidmatan mencatat kenaikan 1.7% pada suku keempat tahun lalu dengan hasil sebanyak RM435.9 bilion. Pertumbuhan didorong peningkatan dalam segmen perdagangan borong dan rujit, makanan dan minuman, penginapan, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Ketua Perangkapan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menerusi kenyataan media menjelaskan mengikut perbandingan tahun ke tahun, jumlah hasil pada suku keempat tahun 2020 mencatatkan negatif 5.1% dengan pengurangan sebanyak 23.3 bilion. Tambahnya, prestasi sektor perkhidmatan bagi tempoh itu menunjukkan peningkatan lebih perlahan berbanding suku ketiga tahun sama. Prestasi tersebut disokong aktiviti ekonomi yang dibenarkan beroperasi selain dibantu pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi. Seterusnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Azam. Azam, teruskan. Sumareh perkuat jentera serangan Southern Tigers. The Bavarian ke final Piala Dunia Kelab. Baik, terima kasih Faris dan juga Hazel. Sama sukan kita mulakan dengan perkembangan ini. Selepas selesai 2 daripada 6 perlumbaan yang dijadualkan di Turki, Terengganu Cycling Team TSG kini meneruskan sesi latihan menjelang perlumbaan ketiga, iaitu Jelajah Eropah Grand Prix Velo Managart pada 20 Februari ini. Segala kesilapan dan masalah yang berlaku akan cuba diatasi bagi mencatat keputusan terbaik dalam baki 4 perlumbaan terakhir. Hari ini menurut penyelaras pasukan Sharon Jane, kesemua pelumba berada dalam keadaan terbaik dan bersemangat untuk menghadapi perlumbaan. 9 pelumba TSG telah berada di Turki sejak minggu memulakan perlumbaan sehari selaku pemanas pada 6 dan 7 Februari lalu. Dalam perlumbaan Grand Prix Ghazi Pasar pada Ahad, pelumba TSG dari Algeria, Youssef Regigi menamatkan saingan di kedudukan ke-6. Michael Yob, Akam Ovechin dan Goh Chuan Huat turut menamatkan saingan 157.6 km ini dalam kumpulan sama di belakang Youssef. Sementara Nur Aiman Zarif dan Irwandi Lakasek menamatkan saingan 22 minit 16 saat di belakang juara walaupun mendahului di awal saingan. Yesterday it was the first race in the season after a long time. Don't race and from last year actually this one show the Terengganu and Malaysian people and the fun also
I was here to make him happy. Masa awal-awal start lomba ni ada flying lebih kurang dalam 10 kilo. Jadi nak lepaskan flying tu dulu. Jadi lepas daripada tu mungkin akan buat plan yang macam yang kami macam setengah. Jadi insyaAllah kita semua berdoa untuk pasukan TSG supaya ada sesuatu pada hari ini. Selepas ini, TSG akan mengharungi 4 baki perlumbaan iaitu Grand Prix Velo Managgat pada 20 Februari, Grand Prix Velo Alanya 21 Februari, Grand Prix Mediterranean UCI 1.2 pada 6 Mac dan Grand Prix Kudomas UCI 1.2 pada 7 Mac depan. Spekulasi tentang penyerang naturalisasi negara Muhammadu Somareh bakal menyertai Johor Darul Takzim JDT akhirnya terungkai apabila juara Liga Super 7 kali berkenaan mengumumkan penyertaan pemain itu secara rasmi hari ini. Menerusi laman media sosial rasminya, JDT menampilkan video yang menyaksikan Somareh tiba di kelab berkenaan untuk melengkapkan perjanjiannya. Desas-desus mengenai Somareh bakal menyertai JDT kembali hangat sejak minggu lalu tatkala pemain berkenaan sedang hangat dengan isu tunggakan gaji bersama bekas pasukannya Pahang. Isu tersebut yang timbul pada musim lepas turut menjadi punca mengapa penyerang berusia 26 tahun itu meninggalkan skuad Tok Gajah dan menyertai kelab Thailand Polistero FC. Namun kontraknya bersama Polistero tidak bertahan lama dan ditamatkan selepas 3 bulan menyertai kelab berkenaan, sekaligus timbul spekulasi bahawa ia hanyalah destinasi persinggahan Somareh sebelum menyertai JDT. Dengan terjawabnya segala teka-teki ini, kehadiran Somareh dilihat bakal mempertajamkan lagi jentera serangan Harimau Selatan dalam misi memenangi gelaran Liga Super kali ke-8 pada musim ini. Somareh bakal mengenakan jersey bernombor 13 dan kehadirannya itu diumumkan sehari selepas JDT memperkenalkan secara rasmi penyerang import barunya Jonathan Carlos Herrera. Herrera yang memiliki rekod penjaring terbanyak dalam 4 division di Liga Argentina bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penyerang utama JDT sebelum ini, Diogo Luis Santo. Pemain berusia 29 tahun berkenaan akan menyarung jersey nombor 9 selaku peledak utama JDT bagi musim ini. Susulan isu denda yang dikenakan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke atas pasukan Melaka United menghadapi larangan pendaftaran pemain sehingga selesai isu hutang gaji pemain. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Melaka United FC, Datuk Saiful Mat Sapri menjelaskan pihaknya akan menggunakan baki hari ini sebelum tarikh pendaftaran ditutup pada pertengahan Februari untuk menyelesaikan masalah. Datuk Saiful menambah, Musa sedang merangka jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah untuk tidak mengganggu persiapan pasukan menjelang sepak mula saingan Liga Malaysia 5 Mac depan. Tentang tindakan isu ban untuk transfer ban, insya-Allah Melaka United tidak akan dikenakanlah kalau disegerakan membuat pembayaran tersebut. Jadi perkara itu kita amat alert tentang perkara yang kita telah diterima notis. Jadi kita akan menyelesaikan isu ni dengan secepat dan segera yang mungkin. Skuad Sang Kancil itu sebelum ini gagal menggunakan tempoh 45 hari mereka yang bermula 12 November 2020 lalu untuk menyelesaikan bayaran terhadap bekas pemainnya dari Thailand. Narupon Putson Wild dianggarkan berjumlah RM241,726.69. Tambah Datuk Saiful lagi, Musa sedang berbincang dengan pihak Narupon dari segi status pembayaran itu untuk diselesaikan dengan secepat yang mungkin. Sebelum ini Narupon menarik diri daripada pasukan akibat masalah gaji. Ini pula polemik logo Perak FC. Logo yang sebelum ini mendapat kritikan peminat Boss Gaurus akhirnya akan ditukar dan diganti dengan logo baharu. Esko Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Khairul Syahril Muhammad berkata perkara tersebut turut mendapat perkenan daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah setelah dipersembahkan reaksi penyokong yang kurang berminat dan tidak tertarik dengan logo tersebut.
Justru beliau berkata baginda menitahkan agar satu pertandingan mereka cipta logo baru dianjurkan terbuka kepada seluruh rakyat. Junjung titah nasihat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan, pihak Perak FC dengan ini dinasihatkan untuk menganjurkan pertandingan mencipta logo dan melantik panel penilaian, dan setelah mengadakan konsultasi dengan pelbagai pihak yang berminat dan berkepentingan memperakukan logo baru yang telah dipersetujui secara kolektif. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bota. Hadir sama Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Perak PAFA, Muhammad Helmi Muhammad. Mengulas lanjut, beliau berkata pemilihan logo baru tersebut dijangka akan melibatkan peminat skuad itu setelah 10 logo terbaik di senarai pendek untuk dipilih oleh mereka menerusi undian yang akan dijalankan secara dalam talian. Tambah beliau, ia juga atas titah nasihat baginda yang mengingatkan agar suara rakyat dan pilihan rakyat wajib diperoleh, dihormati dan dihargai. Beliau berkata pertandingan itu akan dilancarkan malam ini dan orang ramai yang berminat untuk menyertainya boleh mendapatkan maklumat lanjut di Facebook rasmi PAFA Perak TBG. Masih lagi mengenai perkembangan bola sepak tempatan, legenda Sabah musim 90-an Scott Olorenshio disunting Sang Badak selaku pengarah teknikal kelab ini. Pelantikan Olorenshio 52 tahun nyata mendapat komen positif daripada peminat-peminat. Ada yang berpendapat pelantikan ini adalah tepat dan baik untuk Sabah FC. Selain selaku pengarah teknikal, Olorenshio turut bertanggungjawab selaku pengarah pembangunan remaja untuk mencari bakat-bakat baru bola sepak Sabah. Scott Olorenshio beraksi bersama Sabah selama 4 musim pada tahun 1994 hingga 1997, melakukan 106 penampilan bersama Sang Badak. Olorenshio membantu Sabah menjulang Piala FA tahun 1995, muncul naib juara setahun sebelum itu. Selain membantu Sabah muncul juara Liga Perdana pada tahun 1996. Pasukan Liga Premier Kelantan FC terus memperkukuhkan barisan pemainnya. Selepas membawa masuk legenda Kashima Antlers, Masashi Motoyama, terkini KFC dilapor bakal membawa masuk pemain muda Indonesia, Nathanael Ringo bagi memperkuatkan cabaran mereka pada saingan musim ini. Kabar angin tersebut mula tersebar di laman-laman sosial penyokong The Red Warriors TRW selepas pemiliknya Norizam Tukiman mengumumkan slot pemain import dari Asia akan diisi oleh pemain dari negara jiran tersebut. Dalam satu hantaran di laman sosialnya, Norizam atau lebih dikenali dengan nama Zam Saham menjelaskan 4 slot pemain import Kelantan FC akan diisi oleh pemain dari Greece, Spanyol, England dan Indonesia, manakala bakinya akan diisi pemain muda tempatan. Bagaimanapun, senarai barisan pemain TRW itu bakal diumumkan secara rasmi selepas berakhirnya arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan. Kelab dari Pantai Timur itu sepatutnya memperkenalkan barisan pemain mereka dalam satu majlis pada Ahad lalu, namun terpaksa ditangguhkan ekoran situasi semasa COVID-19. Walaupun nama 3 pemain import dari Eropah masih lagi dirahsiakan, namun kabar angin mengenai kehadiran Nathanael bagi mengisi slot import Asia sudah mula tersebar di media sosial. Pemain sayap berusia 21 tahun ini beraksi buat kelab Division 2 Indonesia, Sulut United, dan turut dilabel sebagai antara prospek terbaik bola sepak negara berkenaan ketika ini. Kelincahan dan skil individu pemain skuad bawah 23 tahun Sang Garuda itu dilihat mampu menjadi tunjang kekuatan skuad TRW pada saingan musim 2021 ini. E-sports atau e-sukan melangkah setapak lagi dalam usaha menjadikan bidang ini sebagai satu kerjaya yang menjanjikan masa depan yang baik. Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal mengadakan perbincangan dengan Persatuan Sukan Elektronik Kuala Lumpur ESKL bagi mengadakan kursus pensijilan profesional. Usaha ini bakal mendapat kerjasama Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF. Presiden ESKL Hisham Darus berkata pensijilan profesional itu bakal melibatkan atlet, jurulatih dan marshal dalam e-sukan. Tambahnya, jika direalisasikan, ia sekaligus dapat memadam stigma masyarakat mengenai industri e-sukan yang dilihat tiada masa depan. Badan Sukan E-Sports Kebangsaan dan juga antarabangsa perlu memainkan peranan penting untuk memastikan bahawa sukan ini bukan sekadar pertandingan.
buat masa ni saya tak nampak masih telah wujud satu senario yang sedemikian, tapi saya rasa dengan adanya inisiatif yang dianjurkan oleh ISKL ini, perkara ini akan dapat diberikan perhatian khusus supaya Badan Sukan Kebangsaan, Majlis Sukan Negara dapat berbuat sesuatu. Beliau ditemui RTM secara eksklusif di Putrajaya. Perbincangan bakal diadakan dalam tempoh terdekat secara maya berikutan situasi COVID-19 yang masih belum pulih. Dan nampaknya itu sahaja perkongsian segmen sukan pada malam ini. Berita perdana diteruskan dengan segmen hashtag bersama dengan Faris dan juga Hazel. Silakan. Sebuah kumpulan rock terkenal Bosnia, Dubioza Collective, mencipta sebuah robot manusia bernama Robbie Megabyte. Robot yang mampu menyanyi dan bermain instrumen muzik itu dibina dengan kerjasama pelajar kejuruteraan elektrik Universiti Sarajevo. Reka bentuk Robbie merupakan sebahagian daripada konsep album mereka, #Fake News, yang dilancarkan tahun lalu. Robbie turut terlibat secara maya dalam pertunjukan kumpulan rock ini yang diadakan setiap minggu sejak perintah berkurun dikuatkuasakan di Bosnia. Acara memindahkan rumah oleh penduduk tempatan di Nagaland, India menarik perhatian netizen di laman sosial Twitter. Pemindahan rumah dengan mengangkat rumah tersebut beramai-ramai hingga ke lokasi yang ingin diduduki oleh tuan rumah tersebut. Semangat dan kerjasama ini menyamai budaya orang Melayu dahulu di kampung-kampung. Video ini mendapat tontonan 15,200 dan 700 tanda suka. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Sekumpulan remaja Nigeria menghasilkan sebuah filem science fiction pendek berjudul Another Star Wars Story. Kumpulan ini yang menggelar diri mereka sebagai The Critics menghasilkan filem pendek tersebut menggunakan telefon bimbit. Barangan terbuang dan terpakai dijadikan latar peralatan filem ini. Populariti The Critics membuka mata ramai pembikin filem Hollywood yang kagum dengan semangat, kreativiti dan kemampuan mereka di sebalik kekurangan yang dihadapi. Susulan kebenaran sektor industri kreatif beroperasi. Syarikat produksi perlu memohon kelulusan Sijil Perakuan Penggambaran Filem Khas SPP Khas untuk kebenaran aktiviti penggambaran dalam studio tanpa penonton daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dalam kenyataannya berkata saringan ujian COVID-19 juga perlu dilakukan bagi semua tenaga produksi yang terlibat dan keputusan ujian perlu dikemukakan kepada FINAS 3 hari sebelum tarikh penggambaran. Tegasnya, pemantauan berkala juga akan dilaksanakan di lokasi penggambaran oleh penguatkuasa FINAS. Manakala jelas beliau bagi aktiviti penggambaran di luar studio termasuk penganjuran acara langsung dan tayangan di pawagam, SOP sedang diperincikan dan akan dibentangkan dalam masa terdekat. KKMM berharap agar penambahbaikan kepada SOP industri kreatif akan dapat membantu penggiat bidang ini untuk terus berkarya demi kelangsungan sumber pendapatan masing-masing. Bagi terus merancak serta meningkatkan penyampaian kandungan industri hiburan, FINAS secara eksklusif mempersembahkan sitkom Mamu Mami Gossip di saluran rasmi media digitalnya. Sitkom bertema komedi mengetengahkan kepelbagaian dan keunikan budaya serta cerita rakyat Malaysia. Berdurasi 30 minit, sitkom Mamu Mami Gossip arahan Aizam Samsul dan diterbitkan FS Kreatif Sendirian Berhad. Ia memaparkan ragam penghuni sebuah flat dengan pelbagai gelagat dan kisah mencuit hati. Antara pelakonnya Kazar, Tauke Jambu, Delimawati, Fasha Sanda dan Elisa Sanda. Sitkom itu bakal bersiaran setiap Rabu sehingga Jumaat pukul 9.30 malam bermula esok 10 Februari di saluran YouTube FINAS. Baik, berita perdana edisi 9 Februari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.